Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam gelangan forum hari ini, iaitu forum falsafah dan isu semasa walaupun hanya di platform online. Tajuk kita pada hari ini bertemakan ilmu metafizik, iaitu pengaruh fahaman etis dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Untuk pengetahuan hadirin, forum ini mempunyai dua sesi, iaitu pada sesi pertama kita akan menjawab segala persoalan berkaitan dengan tajuk, dan pada sesi kedua pula kita akan teruskan dengan soal jawab daripada peserta. Okey, saya Nurul Atira binti Razali selaku moderator anda pada hari ini, dan bersama-sama saya 4 orang ahli panel yang cantik lagi bergaya. Hadirin sekalian, kita sudah sedia maklum bahawa pertembungan ideologi dan kefahaman yang semakin besar merambah dunia Islam ini jelas menampakkan ketakutan dan kekhawatiran dalam kalangan masyarakat Islam. Fenomena ini tidak terkecuali berlaku di Malaysia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan agama, baik meliputi bidang ekonomi, politik dan sebagainya, sama ada yang berasal dari timur maupun barat. Okey, jelas sekali perkara ini tidak boleh dipandang ringan dan diambil mudah, dan seharusnya diteliti dengan baik oleh pelbagai pihak, terutamanya kerajaan dalam menangani kebimbangan yang wujud ini, agar kemajuan yang kita capai selari dengan prinsip Islam serta perpaduan dapat dikekalkan tanpa sebarang pertembungan ideologi yang parah. Okey, baiklah para hadirin, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan dulu ahli panel kita yang pertama seperti yang anda dapat lihat di kaca skrin anda, iaitu saudari Masrina binti Muhammad Jamri. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Okey, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua. Orangnya berkacamata dan tampak bijaksana, iaitu saudari Amy Nur Syuhadah binti Muhammad Rosli. Selamat datang saudari. Saudari Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. berada di sebelah ahli panel kita yang kedua, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Sofiah binti Abdullah. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik, maka dapat saya ada di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Tidak dilupakan juga buat panel kita yang terakhir, iaitu saudari Nurul Syukrina binti Ishak. Bagaimanakah keadaan saudari pada masa kini? Alhamdulillah, syukur saya masih diberi kesempatan waktu dan tenaga untuk hadir ke forum ini. Okey, selesai sudah perkenalan kita dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik utama forum kita, iaitu tentang pengaruh fahaman etis dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sidang hadirin yang saya hormati, kita mulakan forum ini dengan satu persoalan yang sering berlega-lega dalam kalangan masyarakat, iaitu sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan etis? Mungkin saudari Masrina boleh memberikan penjelasan sedikit tentang maksud atau konsep etis dengan lebih terperinci. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Secara umumnya, etism merujuk kepada kepercayaan atau fahaman yang tidak mengakui bahawa Tuhan itu wujud. Menurut Oxford Dictionaries, etism merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Pendapat mengenai etisme ini disokong oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama, yang mengatakan golongan ini memberikan hujah bahawa Tuhan itu tidak ada kerana tidak dapat dibuktikan dengan bukti secara empirikal. Apa yang mengejutkan, fahaman ini terbina atas asas kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak kerelevanan agama, dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Hal ini telah menyebabkan kewujudan Tuhan telah menjadi satu isu perdebatan dalam kalangan ahli falsafah dan ilmuwan. Sebahagian daripada para ilmuwan ini menuntut Tuhan yang empirikal, iaitu yang dapat dilihat dan dibuktikan. Manakala sebahagian para pendebat yang lain pula mengatakan bukti empirikal itu tidak perlu bagi semua kewujudan, kerana tidak semua yang wujud itu dapat dilihat dan perlu difikirkan. Setakat ini sahaja penerangan saya mengenai maksud etis. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Okey, para hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang takrifan fahaman etis. Terima kasih saudari Masrina. Baiklah, kita teruskan dengan persoalan kita yang kedua. Saya ingin menunjukkan soalan ini kepada saudari Amy. Berdasarkan pengetahuan saudarilah, sejak bilakah fahaman etis ini mula wujud dalam kalangan masyarakat, dan siapakah yang memulakan fahaman? Baiklah, sejarah etism dikatakan bermula semasa dan selepas zaman humanism lagi, iaitu sekitar abad ke-14 hingga ke-16, sehingga melahirkan sekularisme. Perkara ini berlaku ketika Barat menumpukan peranan terhadap ilmu kemajuan kebudayaan semata-mata sehingga memikirkan
Pembangunan kemanusiaan dan kerohanian. Kemunculan sekularisme di Barat disebabkan oleh penyelewengan dan cengkaman institusi gereja secara keterlaluan terhadap penganut agama Kristian. Kesan daripada kebangkitan di Barat ini, maka lahirlah beberapa kenyataan yang disifatkan sebagai menolak agama dan Tuhan. Antara tokoh terawal yang didapati mengemukakan idea ateism ialah Baron de Halberg, iaitu pada 1789 Masihi, yang menulis buku The System of Nature, dan Percy Bysshe Shelley, iaitu pada 1822 Masihi, yang menulis buku The Necessity of Atheists. Namun, orang pertama yang mengaku sebagai ateis ialah Denis Diderot, iaitu pada 1784 Masihi. Dalam buku The System of Nature, de Halberg bukan hanya menyatakan bahawa alam ini bekerja dengan mekanismenya sendiri dan tidak melibatkan pengaruh Tuhan. Bahkan, beliau juga menolak kewujudan menuduh Tuhan dan mengkritik agama dengan keras. Beliau turut menuduh agama lain adalah satu bentuk penindasan serta kezaliman yang melemahkan munculnya kebenaran. Dengan kata lain, ateism di zaman moden ini menurut de Halberg adalah lanjutan daripada deism. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Okey, terima kasih saudari Amy atas penerangan yang panjang lebar dan begitu padat berhubung sejarah kewujudan fahaman etis ini. Saya begitu yakin apabila kita mengetahui sesuatu sejarah, maka kita akan lebih prihatin dalam menangani sesuatu isu yang berlaku. Okey, baiklah. Sekarang saya ingin menyerahkan persoalan yang seterusnya kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Sophia. Pada pandangan saudari sendiri, apakah faktor yang menjadi penyebab kepada penyimpangan akidah masyarakat pada masa kini? Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menyimpang dari landasan akidah ada dua. Yang pertama, pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah, dan yang kedua, persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Okey, lebih jelas lagi, faktor pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah ini adalah memikirkan Islam sebagai satu cara hidup. Seorang individu itu mempelajari ajaran Islam secara asas saja kerana menganggap ia sekadar pendidikan formal yang perlu dipelajari, dan mereka menjalani kehidupan sebagai seorang Islam hanya kerana mereka dilahirkan dalam keluarga Islam dan mewarisi agama Islam sebagai pegangan keluarganya. Dan selain itu, faktor persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup pula mereka membesar dalam keadaan persekitaran yang bertentangan dengan prinsip baik asalnya, iaitu kebaratan, hedonistik, materialistik dan sebagainya, dan lebih menerima maklumat dan pengaruh yang luas daripada anasir-anasir negatif serta merosakkan daripada media elektronik, media cetak, alam cyber, teknologi gadget dan sebagainya. Ada juga di antara mereka cenderung memilih rakan pergaulan yang salah. Setakat ini sahaja daripada saya, saudari moderator. Terima kasih. Maaf sekiranya mencelah, saya setuju dengan pendapat Cik Sophia. Namun masih ada faktor lain yang turut menjadi penyebab kepada penyimpangan akidah ini. Antaranya adalah pemikiran skeptikal tanpa perisai iman. Setengah masyarakat terlalu melampaui batas dan tetap dalam keraguan walaupun kandungan Al-Quran dan kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan adalah bukti dan keterangan yang nyata. Mereka lebih berani bertindak mencari kebenaran Tuhan dan agama dengan bersandarkan akal fikiran dan tidak menerima perkara yang bertentangan dengan akal fikirannya. Malah, mereka turut membuat perbandingan dengan agama dan beberapa aliran pemikiran tanpa merujuk Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih kepada saudari Sophia atas pencerahan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada saudari Syukrina atas penambahan maklumat tadi. Tidak dilupakan juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi menuangkan pendapat masing-masing. Okey, sekarang mari kita teruskan dengan sesi soal jawab pula. Bagi peserta yang mempunyai soalan, anda diminta bersedia untuk memperkenalkan diri anda, seterusnya mengemukakan soalan tersebut. Dipersilakan peserta yang pertama. Assalamualaikum, saya Nur Husna binti Samsudin. Saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama, apakah cara yang boleh dilakukan untuk menghapuskan amalan etis ini? Fahaman ateism bukan sahaja tidak mempercayai Tuhan, tetapi terdapat ruang-ruang lain dalam agama seperti tidak percaya kepada Nabi dan syariat yang turut menyumbang kepada gejala ini. Justru itu, apabila ada perasaan was-was dan kabur tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama, seseorang itu perlulah mencari jawapan dengan merujuk kepada pakar yang berpengetahuan. Ini supaya jawapan yang ditemui adalah benar dan sahih. Keadaan ini telah menimbulkan banyak kekeliruan terhadap masyarakat. Sekiranya seseorang yang kurang berpengetahuan tentang agama melihat perkongsian tersebut, ia akan menerima dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh pengaruh tersebut. Oleh itu, semua pihak perlulah berperanan serta berganding bahu antara satu sama lain.
Tidak perlu menunjuk jari dan saling menyalahkan kepada mereka yang terlibat dengan kumpulan ini, sama ada yang mendukung New Atheism atau Atheism pragmatis. Hendaklah segera bertaubat dan kembali kepada ajaran akidah Islam yang sebenar. Itu sahaja penerangan dari saya. Bagi penerangan yang cukup bagus daripada saudari Masrina tentang kaedah dalam menghapuskan amalan etis ini, iaitu dengan mendalami selok-belok ilmu agama. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya dari peserta yang kedua. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya Nushadat binti Muhammad Zulkifli ingin bertanya soalan. Apakah aktiviti yang wajar dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun swasta untuk membendung masalah ini? Saudari Moderator, izinkan saya menjawab soalan ini. Pihak kerajaan atau swasta mungkin mempergiatkan lagi aktiviti dakwah dengan pelbagai kaedah. Dalam masa yang sama, aktiviti dakwah ini perlu ditumpukan terutamanya kepada golongan remaja yang kurang pendidikan agama, memandangkan mereka merupakan sasaran yang terdedah dengan bahaya ateisme ini. Golongan remaja sebegini perlu didekati secara bersahaja dan santai agar kefahaman tentang Islam dapat disampaikan kepada mereka. Selain itu, pihak berautoriti disarankan memanfaatkan penggunaan media sosial semaksimum yang mungkin dalam menyebarkan dakwah Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana majoriti manusia pada zaman globalisasi kini menggunakan media sosial untuk mencari maklumat dan informasi terkini. Maka menjadi kewajipan bagi umat Islam berjihad menguasai media sosial. Okey, demikianlah tadi perbincangan yang begitu menarik berhubung dengan fahaman etis dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mempersilakan mana-mana ahli panel untuk merumuskan perbincangan kita yang amat panjang pada hari ini. Dipersilakan sesiapa. Saudari Moderator, izinkan saya mewakili ahli panel lain untuk rumusan tersebut. Okey, boleh saudari Amy dipersilakan. Seperti yang telah diterangkan bahawa ateism merupakan kepercayaan yang menolak kewujudan Tuhan. Mempercayai ketidakwujudan Tuhan ini merupakan perkara yang bercanggah dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kita juga telah jelas bahawa kedudukan rukun negara adalah sangat tinggi, malah ia dianggap rujukan bagi perlembagaan. Sebarang tindakan yang menyalahi rukun negara dianggap sebagai mencabar perpaduan negara yang telah menjadi ikrar seluruh rakyat Malaysia. Isu ini bukan sahaja menjadi cabaran kepada kedudukan Islam, malah ia juga turut mencabar penganut agama lain. Hal ini boleh membawa kepada krisis agama yang tidak baik untuk negara kita. Oleh itu, amat wajarlah untuk membendung fahaman ini sekeras-kerasnya. Sekian sahaja rumusan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.